Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, bertemu lagi kita dalam siaran video di YouTube channel Nur Aminah Umar. Kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan pada masa yang sama saya menerima jemputan untuk mengendalikan program ataupun menjadi speaker dalam acara-acara yang dikendalikan untuk usahawan terutamanya yang berstatus SME. Jadi dalam video kali ini tuan dan puan kita teruskan satu lagi bahagian perbincangan yang berkaitan dengan pengurusan syarikat. Jadi dalam video ini khusus kita akan berbincang tentang menerima lantikan sebagai ahli lembaga pengarah. Bagaimana kalau kita bagaimana kita menerima lantikan sebagai ahli lembaga pengarah. Tajuknya jelas menerima lantikan sebagai ahli lembaga pengarah. Baik, tuan dan puan boleh rujuk beberapa video lain dalam playlist di channel saya ini kerana saya ada ceritakan tentang struktur syarikat dan bagaimana. Jadi recap sedikit, dalam sebuah syarikat kita ada pemegang saham, kita ada ahli lembaga pengarah dan juga kita ada the C-suite serta the executive pekerja-pekerja. So ada tiga bahagian dalam dalam struktur pengurusan syarikat yang biasa. Baik, jadi untuk itu katakanlah kita ini dipanggil ataupun menerima panggilan ataupun menerima tawaran untuk dilantik sebagai ahli lembaga pengarah. Apakah perkara-perkara yang asasnya kita perlu tahu? Okey, pertama sekali, ahli lembaga pengarah ini tuan dan puan, dia layak menerima allowance. Jadi apabila dapat surat lantikan tu tuan dan puan kena lihat ada tak disebut. Kalau tak disebut kena tanya. Kerana kita tak nak nanti tuan dan puan dah jadi ahli lembaga pengarah, lepas tu nanti tuan dan puan bising okey saya tak apa-apa pun tapi nama saya kena saman, nama saya tak lulus untuk permohonan tu kerana nama saya ada di SSM. Kita tak mahu perkara itu berlaku. Jadi apabila terima lantikan saja terus tanya. Terus bagi tahu apakah yuran ataupun allowance yang sepatutnya tuan dan puan expect daripada lantikan berkenaan. Dan sepatutnya orang yang melantik itu dia perlu faham lah. Nak lantik itu bukannya hanya suka-suka kerana dia mesti ada komitmen. Kalau setakat nak saja-saja lantik hanya kerana tujuan untuk memenuhi compliance saya ada menerima beberapa lantikan begitu tetapi tidak lama. Saya tidak mengekalkannya untuk tempoh yang lama. Jadi katakanlah contoh seorang ahli lembaga pengarah layak untuk menerima allowance. Dia ada jenisnya. Sama ada allowance itu berbentuk allowance mesyuarat ataupun allowance bulanan. Jadi tuan dan puan perlu jelas. Katalah syarikat hanya menawarkan allowance datang mesyuarat, maka allowance hanya dibayar apabila kita datang mesyuarat. Sekiranya syarikat menawarkan allowance bulanan, bermakna kita ada komitmen. Kita mesti ada perkara-perkara yang kita perlu buat setiap bulan. Jadi kena tengoklah persetujuan kita macam mana. Kalau kita setuju, kita okey, tak apa. Tuan dan puan boleh teruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, amount ataupun cara pembayaran semua itu sebenarnya dibuat mengikut persetujuan persetujuan di peringkat pengurusan yang sedia ada tu tadi. Mereka sebenarnya dah ada setkan satu persetujuan tu, tetapi biasanya mereka akan mendapatkan juga persetujuan daripada kita lah apabila kita dilantik sebagai ahli lembaga pengarah. Kalau kita setuju, kita terima lantikan. Kalau tak setuju, tak terima. Itu saja. Simple, tuan dan puan. Jadi kalau kita terima surat lantikan tu jangan gaduh-gaduh. Kalau kita tak setuju, sudah. Kalau kita setuju, terima. Dan buatlah apa-apa yang sepatutnya kita buat sebagai ahli lembaga pengarah. Okey? Dan dia mestilah ada satu lantikan melalui ahli lembaga pengarah ni biasanya dilantik melalui mesyuarat yang dijalankan oleh mesyuarat pemegang saham. Tetapi mesyuarat pemegang saham biasanya dia akan lantik satu atau dua sahaja pengarah sekiranya dipersetujui untuk cukupkan quorum 5 ke 6 pengarah tu. Yang lain-lain tu akan persetujui secara orang kata blanket agreement. Jadi ahli lembaga pengarah yang sedia ada boleh melantik ahli lembaga pengarah yang lain tanpa melalui mesyuarat pemegang saham. Yang praktis macam itu biasa dalam sebuah syarikat SME. Jadi sebab dia nak cepat. Dia tak payah tunggu every time nak mesyuarat pemegang saham kerana nak luluskan nama pengarah. Dia biasanya yang pertama saja. Masa mesyuarat pemegang saham yang pertama dan ada lantikan tu tadi. Nanti lantikan baru lepas 2 tahun biasanya baru ada lagi mesyuarat pemegang saham di bawah. Okey. Jadi seterusnya semua persetujuan ini adalah mengikut orang kata mutual agreement antara syarikat yang melantik kita ni sebagai pemegang ahli lembaga pengarah dan kita yang terima lantikan daripada syarikat tu. Saya suka ingatkan sekali lagi sekiranya tak setuju, tak payah gaduh-gaduh, tolak saja tawaran. Kalau setuju, terima dan buat.
dan buatlah komitmen kita sebagai ahli lembaga pengarah tadi. Okey. Jadi seterusnya biasanya lantikan ini sah secara rasmi, status lantikan hanya untuk setiap 2 tahun. Bermakna selepas 2 tahun mesti ada lantikan baru. Bermakna biasanya pemegang saham akan buat mesyuarat lagi untuk lantikan ahli lembaga pengarah yang baru. Okey, jadi antaranya ahli lembaga pengarah ini dia terlibat sebenarnya, katalah kalau mesyuarat ahli lembaga pengarah ni biasanya dijalankan setiap kuartal, setiap 10 tahun. Jadi biasanya dalam mesyuarat itu akan dibincangkan perkara-perkara yang berbentuk keputusan, berbentuk dasar, berbentuk polisi yang membolehkan syarikat bergerak dengan lebih baik. Jadi akan adalah perbincangan biasanya CEO akan buat pembentangan apa semua dan dia menyatakan isu-isunya, dan manakala ahli lembaga pengarah yang dalam mesyuarat itu pula dengan kapasiti dan ekspertis masing-masing akan memberi sumbangan dan input supaya situasi yang dihadapi oleh desisut tu, terutama di CEO dan kumpulan itu dapat idea dan dapat untuk merancang susun apa yang dia nak buat selepas ini. Itu antaranya. Dan apabila tuan dan puan dilantik sebagai seorang pengarah sebuah syarikat, mestilah datang dengan dokumen. Minta satu surat lantikan, mesti ada satu surat lantikan. Kalau saya sendiri, saya kata hantar satu surat beserta dengan scope of work. Maksudnya apakah expectationnya. Jadi dengan itu, katalah sebagai contoh, tuan dan puan menghantar surat kepada saya untuk melantik sebagai pengarah syarikat tuan dan puan, mesti dinyatakan dalam itu apakah scope of work ataupun expectation. Nak saya datang mesyuarat tiap-tiap bulan ke? Nak saya datang tiap-tiap bulan ke? Apakah skop kerja yang diperlukan? Maksudnya, what kind of role do I play in your organisation as one of your director? Jadi kemungkinan, katalah ada 5 director, contoh, kemungkinan ada 5 orang director, tetapi mungkin saya ada komitmen lebih, maksudnya tuan dan puan mungkin perlukan saya untuk datang setiap bulan ke pejabat untuk buat review, mesti duduk to spend half a day every month to review on the critical units, important units performance in the company. Jadi katalah orang lain tak ada, katalah pengarah yang lain, sebab pengarah-pengarah ni dia punya kemahiran berbeza, they have different expertise, so they have different expectation. Jadi surat lantikan itu pun mungkin berbeza-beza daripada skop yang diperlukan. Jadi katalah tuan dan puan lantik saya, dan dalam skop kerja itu dinyatakan satu hari dalam sebulan mesti hadir untuk review performance unit-unit tu, dan hadir mesyuarat ahli lembaga pengarah pada setiap kuartal. Jadi bila ada penambahan-penambahan tu, maka allowance yang dibayar itu juga mungkin berbeza. Biasanya dia akan ada fixed allowance yang sama untuk semua pengarah, tetapi bergantung kepada skop-skop khusus yang dipegang oleh setiap pengarah, dia akan ada allowance tambahan. Itu yang biasa bagi syarikat SME. Dan suka saya ingatkan kepada tuan dan puan yang di luar sana, apabila kita dilantik jadi seorang pengarah dalam syarikat, sama ada PLT atau senyam berhad, kita boleh menerima dan menolaknya. Dan apabila kita terima, kita mestilah ada satu etika sebagai seorang individu. Biasanya individu-individu yang dilantik ni merupakan orang-orang yang mempunyai satu kriteria ataupun satu advantage kepada syarikat. Jadi kita mestilah menjaga orang kata etika kerja kita itu apabila kita jadi seorang pengarah syarikat. Jadi sekiranya kita dapat tawaran pada tempoh yang sama daripada syarikat yang sama bidang, sama industri, sama sektornya, maka tuan dan puan lihatlah, sekiranya akan ada conflict of interest, jangan ambil satu sahaja, terima satu sahaja. Katalah kalau ia sukar, tolak sajalah dua-dua tu. Jadi kena lihat juga, biasanya ramai syarikat SME di luar sana mencari individu yang di luar bidang mereka untuk masuk sebagai ahli lembaga pengarah, supaya ahli lembaga pengarah ni dapat memberi input-input yang berbeza. Pernah sebuah syarikat fashion, dia ni syarikat fashion, dia menjual pakaian lah, maksudnya dia menjual pakaian siap, fashion ni. Dia melantik seorang ahli lembaga pengarah itu dengan latar background bisnes pendidikan, ada. Kerana rupa-rupanya ada perkara-perkara tertentu yang dia mahu dapat daripada individu ni. Ada pula satu ni, sebuah syarikat jewellery, sebuah syarikat yang menjual jewellery berbentuk mutiara-mutiara tu. Dia bukannya emas berlian, bukan. Dia jewellery yang berbentuk permata tu. Mahal jugalah permata, mutiara di batu-batu yang berbentuk batu-batu ni. Jadi dia melantik seorang seorang wanita yang dalam bisnes pendidikan juga. Kerana rupa-rupanya dia ada tujuan-tujuan. Jadi untuk
orang yang nak melantik tu dia ada lain lain sets of plan, sets of criteria yang mereka pilih untuk melantik ahli lembaga pengarah. Tetapi dalam video ini saya bincangkan tadi adalah bagaimana sekiranya kita menerima lantikan sebagai ahli lembaga pengarah, apa yang kita perlu lihat. Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam video ini saya dah bincang berdasarkan pengalaman saya sendiri dan berdasarkan beberapa senario yang saya lihat aktif di luar sana, ramai yang melantik ataupun dilantik sebagai ahli lembaga pengarah ni tak tahu apa-apa. Jadi berhentilah. Sekarang ni tiba masanya kita semua berubah. Sekiranya kita memang rancang untuk kita ni, kerjaya kita ni adalah duduk sebagai ahli lembaga pengarah di syarikat-syarikat. Katalah kita memang target macam itu, maksudnya kita perlu create, kita perlu tambah nilai kepada diri kita dan kita perlu tambah nilai kepada kepakaran dan bidang bidang ekspertis yang kita ada itu supaya banyak syarikat-syarikat SME berminat untuk melantik kita sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah dalam syarikat mereka. Dan biasanya dalam tempoh 2 tahun, insya-Allah kita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat berkenaan boleh dapat memberi satu contribution yang baik dengan impact yang betul kepada syarikat tu. 2 tahun tu banyak terutama sekiranya tuan dan puan melantik ahli lembaga pengarah itu untuk aktif macam saya sebut tadilah skop kerjanya antaranya ialah untuk review performance setiap unit dan setiap syarikat, untuk evaluate, untuk assess setiap bulan, katalah begitu. Jadi impactnya lagi banyak lah sebab engagementnya lebih kerap. Kalau sebagai ahli lembaga pengarah yang biasa datang untuk mesyuarat, tuan dan puan bayar saja elan mesyuarat, maka satu kuarter tu dalam setahun cuma mungkin 4 kali sahaja ada komitmen daripada ahli lembaga pengarah, berbanding dengan 12 kali setahun, termasuk meeting tadi jadi 16 kali dalam setahun engagement dengan seorang ahli lembaga pengarah. Jadi ini semua bergantung kepada tuan dan puan bagaimana nak melantik, dan kalau kita sendiri dilantik, macam mana kita nak terima tu tadi kita dah bincangkan. Dan macam mana kalau kita memang nak duduk dalam board directors of companies ni, kita kena tambahkan nilai, kita kena dikenali dalam industri-industri tertentu. Dia biasanya lantikan ahli lembaga pengarah adalah based on recommendation. Biasanya based on recommendation, mereka akan cari individu-individu tertentu. Kita tak boleh apply job hantar resume, saya nak jadi ahli lembaga pengarah syarikat tuan. Dia bukan begitu, dia lain, dia berbeza. Di mana syarikat yang akan mencari siapa individu-individu yang dia nampak layak untuk duduk, boleh bantu syarikat mereka duduk sebagai ahli lembaga pengarah. Okey, jadi untuk itu tuan dan puan, saya tamatkan video kali ini. Kita bercakap tentang bagaimana apabila kita dilantik sebagai seorang ahli lembaga pengarah dalam sebuah syarikat. Jadi untuk itu, sekian untuk video ini, kita jumpa lagi.